Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Okey, Alhamdulillah. Malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adam dalam berkongsi ilmu seperti biasanya. So malam ni saya punya background lain sikit. Baru jumpa baru dapat susun buku-buku lama saya Okey, so malam ni seperti biasanya kita bersiaran di dua platform platform Instagram dan juga Facebook. Alright, topik malam ni ada kaitan dengan satu fenomena yang terkini lah. Sekarang ni biasa kita dengar wabak penyakit HFMD, Hand, Foot and Mouth Disease semakin merebak berluasa Okey, maafkan saya background belakang bising sikit Okey, so Alhamdulillah malam ni saya nak tentu sikit tentang satu penyakit, iaitu penyakit HFMD, Hand, Foot and Mouth Disease. Okey, iaitu satu penyakit jangkitan. Jangkitan sesuai dengan nama dia, hand, tangan, foot, kaki, mouth, mulut, disease. Sebab apa nama dia HFMD, Hand, Foot and Mouth Disease? Kerana virus ini yang biasanya gejala yang timbul, ruam-ruam tu banyak timbul di daerah tersebut, di daerah tangan, di daerah mulut kan, dan juga kaki. Alright, so Alhamdulillah saya harap malam ni anda dapat manfaat sedikit. So ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Saya punya anak pun di apa nama tu, tadika tutup tuan-tuan dan puan-puan, tadika anak saya tutup sebab kes HFMD yang terlalu tinggi So jadi timbullah idea nak sentuh sedikit tentang HFMD malam ni. Okey, so saya nak ucapkan selamat malam, Assalamualaikum kepada semua viewers yang sudi hadir pada malam ni. Alhamdulillah seperti biasa kita akan mengupas sedikit tentang penyakit HFMD. Okey, so saya nak jelaskan pada anda sedikit tentang apa ke dia penyakit HFMD ni. So okey, penyakit HFMD ni adalah satu penyakit jangkitan virus, okey, viral infection. So kita semua dah sedia maklum, penyakit terjangkit ni dia boleh disebabkan oleh satu, sama ada jangkitan virus atau bakteria. Okey, so HFMD termasuk kategori penyakit yang disebabkan oleh jangkitan, alright, jangkitan virus. Okey, so nama virus penyebab daripada penyakit HFMD ini adalah enterovirus, nama dia. Enterovirus dalam kelompok picornavirus. Kelompok enterovirus ni ada 67 serotype, banyak dia punya jenis-jenis dia, kan? Tetapi majoriti jangkitan disebabkan oleh dua je penyebab majoriti penyakit HFMD ni. Dalam satu nama dia Coxsackie virus A16 dan lagi satu adalah enterovirus 71 atau EV71. Itu nama dia lah. Okey. Dan kebiasaannya biasanya penyakit HFMD ni biasanya bersifat mild, dan tidak menyebabkan satu penyakit yang boleh dikatakan berbahaya lah gitu. Mild is mild symptoms. Dan gejala yang biasa yang dialami oleh kanak-kanak yang dijangkiti virus ini adalah satu, sudah tentu gejala demam. Demam boleh jadi biasanya high grade, iaitu 38.5 darjah Celsius ke atas. So kalau kita bicara tentang high grade ni adalah dia punya penanda ukur dia bacaan 38.5 ke atas, high grade. Kalau 35 ke bawah, low grade. Begitulah Okay. Now, so jangkitan HFMD ni termasuk kategori mild. Demam, gejalanya demam yang high grade. Boleh berlangsung 1 hingga 3 hari daripada tarikh kanak-kanak tersebut kena jangkitan. Kemudian akan timbul ruam-ruam. Ruam-ruam ni lah gejala yang agak spesifik, maksudnya agak istimewa, kerana ruam-ruam yang timbul ni akan timbul di daerah-daerah yang tertentu. Biasanya akan timbul di tangan, hand, di foot, di kaki, dan sudah tentu di bahagian mulut dan di dalam mulut, di luar mulut dan di dalam mulut. Okey, dan apa yang antara gejala ciri-ciri khas juga, ruam-ruam tersebut, dalam 2 hingga 3 hari selepas jangkitan akan mula melepuh. Ruam dia jenis yang melepuh, akan melepuh. Alright. Dan biasanya kalau ruam tu ada di dalam mulut, dia akan menyebabkan kesakitan lah pada
kanak-kanak tersebut. Jadi kesian budak-budak yang kena jangkitan HFMD ni. Walaupun dia mild, tetapi begini, gejala ruam ni bila dia melepuh menyebabkan kesakitan. Lebih-lebih lagi kalau berada dalam mulut kanak-kanak tersebut. Sebab tu antara yang kita khuatir, yang dikhawatiri, yang perlu kita waspada, perlu kita hati-hati anak-anak kita kalau ada masalah ruam timbul dalam mulut ni adalah satu, dia punya oral intake dia tak nak makan. Budak-budak ni biasalah bila dia minum sesuatu atau makan sesuatu rasa sakit, maka dia tak nak makan. Jadi yang kita risaukan adanya masalah poor oral intake. Dia tak nak makan. Dan bila tak nak makan, apa berlaku? Maka badan kanak-kanak tersebut tak cukup air, tak cukup zat, tak cukup nutrients. Boleh berlaku dehydrasi, tak cukup air. Dan dehidrasi ni cukup bahaya kalau tidak ditangani dengan betul-betul. Alright. Now, apa lagi? Selain pada itu juga ada gejala yang a bit non-specific, seperti munculnya gejala yang berkaitan dengan pernafasan. Boleh jadi kanak-kanak juga mengalami sesak nafas. Okey, sesak nafas, boleh muntah-muntah dan juga cirit-birit. Yang ni agak non-specific. So antara gejala yang boleh muncul. Right. Selanjutnya apa? Yang antara yang dikhawatiri juga, yang biasa doktor di hospital waspada, jika sekiranya jangkitan ini disebabkan oleh jenis enterovirus 71 atau nama singkatannya EV71. Now, EV71 ni virus biasanya meningkatkan resiko komplikasi seperti encephalitis dan juga myocarditis. Dia boleh merebak ke otak dan juga jantung pada kanak-kanak. Jadi ini yang kita khawatir. Okey. Tapi secara umumnya majoritinya ianya bersifat mild jangkitan. Okey. Dan jadi bagaimana cara penyebaran? Cara penyebaran virus ini adalah biasanya melalui sentuhan direct contact atau direct exposure. Exposure melalui satu kerongkongan. So virus tersebut akan berkumpul di kerongkongan dan keluar melalui najis, tinja. Okey. So dan bila virus berkumpul di kerongkongan, jadi air liur, saliva kanak-kanak itu merupakan medium yang sangat-sangat virulent lah, sangat-sangat mudah untuk menjangkiti, untuk membantu penyebaran pada virus tersebut. Sebab itu kalau misalkan ada satu kes, kedua kes saja HFMD yang confirm di sekolah ke, di tadika, di taska kan, memang sudah menjadi SOP kepada KKM untuk menutup sekolah tersebut, menutup taska tersebut selama sekurang-kurangnya 10 hari. Ini standard. Biasanya yang akan keluarkan arahan, dia tutup sekolah tu 10 hari, kuarantin, adalah PKD, pegawai kesihatan daerah yang tersebut. Dan akan ada SOP seperti nak sanitize, nak bersihkan kawasan tersebut. Sebab virusnya sangat mudah berjangkit, melalui air liur, direct contact. Alright. Dan biasanya jangkitan HFMD ini mudah terkena kepada kanak-kanak yang berusia bawah 10 tahun. Okey, bawah 10 tahun. Dan yang agak tinggi risikonya kalau umurnya di bawah 6 tahun. Sebab apa? Sebab budak-budak bawah 6 tahun ni, immune sistem mereka ni tak terlalu kuat. Dia tak sekuat orang dewasa. Sebab itulah perlu hati-hati sikit bawah 6 tahun. Alright. So fasa inkubasi virus ni 3-5 hari. So bila misalkan dia dah seorang kanak-kanak dijangkiti dengan virus ni, sama ada jenis Coxsackie virus A16 atau enterovirus 71, dia masuk dalam badan kita akan bereaksi sebenarnya kan. Badan kita kan ada sistem pertahanan badan daripada sel darah putih dan lain-lain lagi. Inkubasi dia 3-5 hari. Okey. Dan seseorang kanak-kanak yang telah dijangkiti berisiko untuk menyebarkan virus HFMD ini sebelum dan selepas gejala timbul. Kan? Itu yang susah sikit kita nak tangkap tu, nak detect. Sebab sebelum gejala demam timbul, fasa inkubasi dia dah sangat mudah merebak. Kan? Sewaktu dia demam tu sudah tentulah. Okey, tapi paling tinggi nak jangkitan dia sebelum keluar gejala dan selepas tak ada gejala. Sebulan selepas timbul gejala. Dan
yang perlu diperhatikan ruam-ruam tu, okey, cara kita nak monitor adalah ruam-ruam pada tangan dan kaki atau mulut kanak-kanak tersebut awalnya akan kelihatan basah, wet, dan lama kelamaan dia akan menjadi kering. Bila ruam-ruam tu dah menjadi kering, merupakan satu indikasi bahawa kanak-kanak tersebut sudah tidak dapat menyebarkan virus lagi, kan? Alright, itu antara cara lah. Okey, dan majoriti jangkitan akan sembuh dengan sendirinya sebab virus HFMD ni bersifat self-limiting disease. So hampir semua jangkitan virus bersifat self-limiting disease. So biasanya dalam 5 hingga 7 hari kanak-kanak tersebut akan sembuh dengan sendirinya. Okey? Kerana setiap dari kita ada sistem pertahanan badan kita yang Allah jadikan cukup sempurna untuk memberi pertahanan pada badan kita. Okey? So itu adalah in general info untuk anda ketahui. Okay, sekarang kita sentuh sedikit cara konvensional. Biasanya kalau anak-anak anda misalkan terkena HFMD, ubat apa yang diberi oleh doktor di hospital, kerana ianya adalah virus. Okey, dan jangkitan virus yang HFMD ini termasuk self-limiting disease, penyakit yang boleh sembuh dengan sendiri dalam waktu 5 hingga 7 hari. Jadi rawatannya bersifat simptomatik. Maksudnya apa simptomatik ni? Kawal gejala. Kalau demam, doktor akan bagi obat demam, Panadol, paracetamol, kan. Kalau sakit mulut, mungkin dia akan bagi gargle, ubat kumur-kumur. Ada nama dia Tymal gargle, bagi rasa macam kebas-kebas, mint sikit, kan. Lepas tu selain pada tu perlu di kuarantin. Itu saja. Dia tak perlu ubat antivirus ke apa. Okey, tapi misalkan kalau doktor di hospital cek darah dan ada jangkitan daripada keputusan darah, kita boleh ketahui sama ada jangkitan ni disebabkan oleh virus atau bakteria. Ada beberapa kes dia ada dua-dua. Dia ada jangkitan virus, tiba-tiba ada juga jangkitan bakteria, superimpose kepada bakteria. Jadi ada kemungkinan doktor di hospital akan beri juga antibiotics untuk cover. Okay, cover for infection, istilahnya. Okay, semua tergantung daripada doktor yang merawat. Okay, now itu cara konvensional. Bagaimana pula cara alami? Kan 3 cara alami apa dia? Ni yang saya nak kongsi dengan anda semua ni. So 3 cara alami, natural remedy kepada jangkitan HFMD ni. Nombor 1, bersumber daripada sesuatu yang biasa kita dengar, biasa kita dengar, iaitu adalah bersumber daripada apa dia? Madu. So madu saya nak tekankan di sini adalah bukan sekadar makanan sunnah yang disarankan oleh Rasulullah SAW, tetapi dari sudut saintifiknya juga sangat-sangat tinggi dengan zat dan manfaat madu. Sebab madu ni bersifat immunomodulatory. Dia modulate immune system kita. Dia boleh ada kemampuan mengawal dan meregulasi. Dia regulasi maksudnya apa? Dia buat mengatur, dia buat regulate, memastikan kestabilan immune system kita. Dan memang kalau ikut kajian, banyak kajian dibuat walaupun di peringkat awal, honey ini dikatakan boleh membantu seseorang itu yang dijangkiti virus dari jenis RNA, DNA virus, influenza, varicella zoster. Cukup banyak. Itu dari sudut virus. Bakteria pun ada sifat antibakterianya selain daripada antivirus. Dari kelompok Staphylococcus aureus, E. coli, semua jangkitan kuman-kuman bakteria. Kerana dia ada 2 sifat. Ada sifat bactericidal dan juga virucidal. Ayat ni datang dari mana? Bakteria, cidal itu membunuh. Kalau virucidal, virus itu virus, cidal itu membunuh. So dia ada 2, bactericidal dan virucidal. Manfaat daripada madu. Okey? Dari compound, compound yang istimewa terdapat dalam madu ini ada yang dinamakan sebagai hydrogen peroxide, atau dia punya singkatan dia H2O2. Hydrogen peroxide. Dan ada satu lagi phenolic compound. So H2O2 ni lah mempunyai manfaat yang cukup baik kerana
untuk melawan jangkitan virus. Seperti virus HFMD. Dan antara kelebihan madu adalah pH-nya yang rendah, ianya bersifat acidic. Walaupun kita rasa manis kan, sebenarnya sifatnya acidic dan kadar gulanya tinggi. Okey, jadi dua gabungan asid yang rendah, gula yang tinggi ini, gabungan ini ada manfaat hidroskopik. Hidroskopik ni apa? Ia membunuh bakteria. Dia tarik air keluar daripada persekitaran bakteria tersebut dan menyebabkan kuman tersebut tak cukup air, dehydrated. Jadi kuman tersebut akan mati kerana kekurangan air. Jadi itulah efek daripada madu, cukup istimewa. Dan perlu diingat, oleh kerana pH-nya rendah, bersifat acidic, maka ia mengganggu ketahanan kuman virus dan bakteria tersebut. Kerana pH-nya yang acidic. Dan ada juga gabungan compound flavonoids. Ini adalah keistimewaan juga. Flavonoids ini adalah keistimewaan daripada virus, daripada honey. Alright. Kalau dari sudut flavonoid, ada lebih kurang 3 jenis yang utama. Yang satu nama dia quercetin. Quercetin. Nombor 2 nama dia catechins. Nombor 3 camphorol. Alright. Yang agak istimewa adalah compound nama dia quercetin. Quercetin ni apa dia buat? Dia meningkatkan satu proses nama dia autophagy. Autophagy ni kalau anda pernah dengar kan, ada satu saintis Jepun, dia menemukan autophagy ni daripada mana? Daripada dia punya kajian yang melibatkan puasa. So bila kita berpuasa, sama ada puasa kering atau puasa basah, intermittent fasting, water fasting, apa target kita sebenarnya? Kita nak mengaktifkan proses autophagy ni. Autophagy ni adalah proses badan kita, imun badan kita untuk makan semua sisa-sisa protein-protein, membunuh dan membersihkan badan-badan kita daripada kekotoran dan jangkitan kuman. Jadi bila benda-benda yang kotor ni dah dibersihkan oleh proses autophagy, maka imun sistem kita akan lebih functional, akan lebih berfungsi dan efisien untuk melawan jangkitan virus. Okey, so honey meningkatkan proses autophagy. Alright, itu nombor 1. Okey, apa lagi? Antara rahsia nombor 2 yang anda rahsia alami, natural remedy, adalah daripada lemon. Lemon. Lemon ni adalah satu kelompok buah yang dalam kelompok citrus. Buah citrus ni banyaklah kan, orange, mandarin, tangerine kan, termasuk lemon. Tapi lemon ni agak istimewa sebab dia ada 15 antiviral compound kalau ikut kajian. Kan, bukan setakat satu, ada 15 antiviral compound dalam buah lemon. Satu antara kelebihan buah lemon adalah ianya tinggi dengan vitamin C. Alright. Atau vitamin C atau ascorbic acid. Now, vitamin C ni apa fungsinya? Vitamin C antara fungsinya terhadap imun sistem, ia meningkatkan pembentukan white blood cell, sel darah putih. Sel darah putih ni kita dah sedia maklum, ianya adalah askar-askar, komando-komando dalam badan kita untuk melawan segala jangkitan kuman, sama ada daripada virus maupun bakteria. So vitamin C meningkatkan sel darah putih. Okey. Dan ada compound yang istimewa juga dalam lemon, nama dia citric acid. Now, citric acid ni sama juga seperti dalam honey tu, okey. Ianya membantu melawan perkembangan kuman virus dan bakteria. Walaupun bersifat acidic, citric acid Alright. Dan dalam lemon juga tinggi dengan phytochemical. Satu zat ni nama dia flavonoids. Sama juga macam honey. Okay. Flavonoids dia dalam lemon ni ada lebih kurang 23,000 kajian awal mengkaji tentang kelebihan flavonoids ni. Flavonoids ni salah satu kelebihannya adalah dia bersifat antioksidan yang melawan radikal bebas. Alright, that's number 1. Melawan radikal bebas. Kenapa kita perlu hati-hati tentang radikal bebas ni? Sebab radikal bebas yang berlebihan dalam badan menyebabkan banyak kerosakan pada badan kita. So bila berlangsung dengan lama, long term, menyebabkan banyak penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan juga kanser. Okay? Right. So, dan yang bagusnya lemon ni juga,
ia ada sifat natural expectorant. Bermaksud apa? Buat mereka yang ada mungkin kanak-kanak yang kena HFMD, mungkin ada masalah sakit tekak kan, dia boleh membantu dari sudut melegakan rasa sakit tu kalau digabung dengan madu, honey so honey lemon cukup baik nak bantu kalau kanak-kanak tersebut ada ulcer, ruam-ruam dalam mulut. Okey. Dan lemon juga tinggi dengan mineral copper, kalsium, potasium cukup lengkap. Alright. So saya sarankan untuk anda, kalau ada anak di rumah, anda boleh buat warm honey lemon, bukan panas lah, jangan buat sejuk, warm, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, warm honey lemon dengan caranya 1 gelas besar lebih kurang 250 ml air. Okey, anda letak dalam 2 teaspoon. 2 teaspoon ni sudu kecil. So 1 teaspoon bersamaan dengan 5 ml. 1 tablespoon atau sudu besar bersamaan dengan 15 ml. Itu saya beritahu anda dia punya neraca sukatan dia. So anda kalau 2 sudu kecil jadi berapa? 5 ml tambah 5 ml 10 ml. Okey, jadi anda kalau letak 2 sudu kecil bersamaan dengan 10 ml madu dalam 1 gelas besar, bersamaan berapa? Lebih kurang 250 hingga 300 ml air. Campur, okey. Dan lemon ni anda letak sehiris, kan? Hirisan, okey. Dan sekali dengan kulit. Lemon jangan buang kulit, rugi sebab dekat situ pun banyak dia punya compound zat. So anda buat dalam separuh hirisan tu dan perah sedikit lemon, campurkan dengan madu, beri pada anak anda. Cukup baik gabungan tersebut memang dah terkenal sebenarnya, tapi saya hanya beritahu anda saja kan. Okey. Dan kita dah sebut pasal honey dan yang terakhir ni yang penting. Okey, tadi 1 madu, nombor 2 lemon, nombor 3 minyak kelapa dara VCO, virgin coconut oil. Ini juga cukup istimewa tuan-tuan dan puan-puan sebab VCO ni kalau saya nak bagi nama samaran dia, antibiotik dari alam. Alam ni kan memberikan kita virgin coconut oil ni sebagai antibiotik. Dan sebenarnya bukan sekadar antibiotik tapi antiviral juga. So virgin coconut oil, minyak kelapa dara ni, nama lainnya MCT, medium chain triglyceride, atau MCFA, medium chain fatty acid. Ianya terdiri daripada lemak sihat. Biasa kita panggil saturated fatty acid. Kan? Biasanya kalau dulu doktor cakap kurangkan lemak. Yang dirisaukan adalah inilah sebenarnya. Mungkin pemahaman dahulu yang risau, yang mengatakan santan tidak sihat sebab dia risau dengan konten saturated fatty acid ni. Lemak saturated ni dikatakan menurut kajian yang sebenarnya tidak begitu tepat meningkatkan risiko heart block, menyebabkan risiko sakit jantung. Sebenarnya tidak sebegitu. Minyak kelapa dara adalah satu bahan alami yang cukup sihat. Okey, anda tidak perlu risau. Now, so yang istimewa dalam minyak kelapa dara ada satu compound, nama dia apa? Lauric acid. Ini dia. Lauric acid, ejaan dia LAURIC acid. Now, lauric acid ni memang antara yang memberi keistimewaan kepada virgin coconut oil sebab ada dia punya derivatives, ada lagi dia punya hasil pecahan daripada lauric acid ni yang nama dia monolaurin. Okey, monolaurin inilah saudara puan, dalam dunia ni ada 2 sahaja sumber monolaurin ini. Nombor 1 di minyak kelapa dara, nombor 2 di mana tuan-tuan dan puan-puan? Cuba teka. Tak apa. Saya jawab. Di air susu ibu. Bayangkan So rupa-rupanya compound monolaurin ni di satu dunia ni hanya ada sumber di 2 tempat saja, di minyak kelapa dara dan juga di air susu ibu. So kenapa ada monolaurin dalam air susu ibu? Sebab ianya cukup baik, cukup kuat untuk meningkatkan
kekuatan imun sistem badan bayi tersebut. So sebab itulah manfaat monolorin ini, apa dia buat? Dia bersifat antivirus. So gabungan monolorin dan juga lauric acid mempunyai sifat antivirus yang alami. Okey. Dan bukan sekadar itu. Kerana apa? Kerana monolorin ini apa dia buat? Dia meningkatkan satu proses macrophage, iaitu salah satu komponen daripada sel darah putih. Okey, dan macrophage ini dia termasuk dalam sel phagocyte. Phagocyte ni adalah termasuk immune cell yang apa dia buat? Dia makan semua jenis, dia makan dinding-dinding virus ni untuk melemahkan virus sehingga virus akan mati. Dan sudah tentu macrophage juga akan menghambat, okey, ketahanan, menghambat replikasi virus. So memang cukup istimewa minyak kelapa darah ni. Dan selain pada itu, dalam minyak kelapa darah juga ada sifat antivirus, antibakteria, apa lagi? Antifungus, antiprotozoa. Okey? Dan minyak kelapa darah juga tinggi dengan antioksidan dari dua sumber, tocopherol dan juga polyphenols. Okey? So, saya cukup sarankan kepada anda semua. Bahkan, okey, saya nak kongsi sikit lah. Waktu zaman COVID dulu, ada satu kajian dibuat di Filipina. Di satu kajian kecil lah, yang mereka memberikan minyak kelapa darah kepada pesakit-pesakit COVID di sana. Dan hasil awal menunjukkan bahawa pesakit yang diberi minyak kelapa darah sembuh dengan lebih cepat berbanding pesakit yang tidak diberi minyak kelapa darah. Walaupun ianya just a small study, tapi cukup interesting. Okay, sangat-sangat berpotensi. Okay, so memang minyak kelapa darah caranya bagaimana? Anda mudah saja. Okay, tadi kan anda dah buat honey dan lemon. Okay, minuman limau dan juga lemon dan juga honey, madu. Okay, anda ambil satu sudu besar minyak kelapa darah ni, lebih kurang berapa? 15 ml. Kan? So satu sudu besar bersama dengan 15 ml sama dengan berapa? 3 sudu kecil. Kan tu cara anda nak quantify. So anda boleh beri satu sudu besar minyak kelapa darah ni kepada anak-anak anda yang sedang yang telah dijangkiti oleh HFMD virus, ataupun belum lagi, kan, tak ada gejala lagi tapi dah terdedah, kan, macam anak saya lah, 4-5 orang tadika dia kena, tapi alhamdulillah dia okey. So preventif, kan, kita nak halang dia daripada kena, berikanlah minyak kelapa darah kepada anak-anak anda. Okey, so satu sudu besar, kalau banyak sangat tak apa, 2 sudu kecil pun dah cukup lah, 10 ml. Okey, setiap pagi, selepas makan, kan, rasanya mungkin tak berapa sedap. Okey, jadi saya sarankan apa anda boleh buat. Okey, anda letak sedikit madu campur dengan janganlah letak sedikit madu campur dengan minyak kelapa tu, tak apa, yang penting anda dapat ambil. Okey, jadi 3 ramuan yang saya sebut ni adalah ramuan natural remedy, ramuan daripada alam yang cukup baik untuk membantu anda semua, membantu anak-anak anda untuk melawan jangkitan hand, foot and mouth disease, insya-Allah. Sama ada sudah dijangkiti ataupun sebagai langkah-langkah berjaga-jaga preventif, anda boleh memberi 3 ramuan tersebut. Okey, alhamdulillah. So walau bagaimanapun, jika anda mendapati anak anda ada gejala-gejala yang saya sebut tadi tu, okey, anda perlu segera, okey, ke klinik berhampiran dengan rumah anda untuk diperiksa, okey, oleh doktor, sama ada memerlukan obat-obatan simptomatik, ataupun kalau misalkan gejalanya agak serius, kemungkinan perlu refer ke hospital, jadi yang penting apa sekarang, fokus anda adalah untuk meningkatkan tahap ketahanan imuniti badan anak-anak anda. Sebab bila badan imuniti kita, sistem pertahanan badan kuat, alright, virus yang masuk tu pun tak akan mendatangkan banyak kesan, insya-Allah. So badan kita dilengkapi dengan imun sistem, Allah jadikan cukup sempurna.
Tinggalnya kitalah harus menjaga sistem tersebut, memperkuatkan lagi, memperkukuhkan lagi sistem imun kita dengan cara mengambil sumber-sumber daripada alam seperti minyak kelapa dara dan madu dan juga lemon. Okey. So alhamdulillah, saya rasa sesi malam ni saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih banyak kerana sudi hadir. Saya doakan kepada anda, jika sekiranya ada anak-anak anda yang sedang sakit, semoga dipermudah urusan, diberi kesembuhan dan syifa. Dan insya-Allah kita berjumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam semua. Selamat berehat ya. Let go dan feel good semua. Terima kasih.